Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan membincangkan tentang adat dan budaya tiga kaum utama di Malaysia. Kepelbagaian kaum dan sejarah yang panjang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang unik dengan latar budaya yang berbeza. Apakah definisi bagi adat resam? Adat resam ialah adat yang diwarisi secara turun-temurun bagi mengekalkan tradisi sesuatu kaum. Selain itu, ia juga dikatakan sebagai peraturan yang sudah lama diamalkan yang merangkumi seluruh aspek kehidupan seperti kelahiran, perkahwinan dan kematian. Di Malaysia, adat resam dan kebudayaan dapat dilihat melalui kepercayaan bagi tiga kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Amalan-amalan ini kebanyakannya masih diamalkan sehingga kini. Namun begitu, adat resam mereka juga turut mengalami perubahan mengikut kesesuaian peredaran masa. Oleh itu, marilah kita pelajari tentang adat kelahiran bagi kaum Melayu, adat kematian bagi kaum Cina dan akhir sekali adat perkahwinan bagi kaum India. Okey, sewaktu mengandung, ibu hamil dilarang serta tidak digalakkan untuk makan sotong kerana dikuatiri akan mengalami kesulitan untuk melahirkan anak, serta sotong mengandungi banyak toksik yang boleh mempengaruhi kesihatan ibu tersebut. Minum minuman yang sejuk seperti Coca-Cola boleh menyebabkan ibu itu selesema. Selain itu, minum minuman seperti Coca-Cola mengandungi paras gula yang amat tinggi yang akan membahayakan kesihatan ibu tersebut. Jangan makan buah nenas kerana buah nenas, kita semua tahu buah nenas adalah satu elemen yang tajam yang akan memburukkan keadaan bayi tersebut juga. Selain itu, jangan minum kopi atau kafein. Kafein kita tahu ia adalah sebuah yang panas. Jika ibu mengandung minum sesuatu yang panas, ia akan menyebabkan kesan kepada anak dalam perut tersebut. Last sekali, elakkan untuk makan ikan bilis kerana ikan bilis boleh menyebabkan ibu itu berasa mabuk. Terdapat beberapa adat selepas bersalin bagi kaum Melayu dan kami hanya mengungkapkan dua jenis adat, iaitu adat berpantang dan adat mengurut. Adat berpantang dilakukan sejurus selepas bersalin selama 44 hari. Ibu yang baru bersalin dilarang makan sebarang makanan yang mengikut kehendaknya dan perlu bergerak mengikut kemampuan daya masing-masing kerana berpantang selepas bersalin memang sangat perlu bagi memastikan tubuh badan ibu mampu pulih dan sihat seperti sedia kala. Dari segi pemakanan, ibu berpantang dilarang makan makanan laut dan ikan yang mempunyai sengat kerana ia boleh menyebabkan bisa-bisa pada badan. Sebaliknya, makan makanan yang dipanggang atau direbus sahaja dan ikan haruan. Bertungku juga salah satu perkara yang wajib dilakukan semasa berpantang. Bukan itu sahaja, mengurut juga bagus buat ibu-ibu yang selepas bersalin bagi melancarkan peredaran darah dengan urutan ke seluruh badan. Dengan teknik yang betul, ia juga dapat mengeluarkan darah beku yang terperangkap dalam rahim dengan berkesan. Kebiasaannya, urut bersalin akan disertai dengan pemakaian bengkung yang akan membantu dalam proses mempercepatkan pemulihan serta mengembalikan bentuk badan yang asal. Pantang wajib tak lepas bersalin? Lepas pantang wajib. Oh, kenapa pantang wajib? Wajib sebab nanti kalau mabuk pening dia jadi mabuk. Makanan apa yang punya elak masa pantang? Ikan bilis, ikan talang, dua macam tu. Oh, ikan Bilis, ikan talang tak boleh makan. Benda wajib yang kena buat masa pantang? Masuk pantai makan lah. Yang dia wajib kena buat masa pantang. Pantang makan ikan haruan wajib makan. Wajib. Kalau berurut tu wajib? Berurut lepas seminggu. Oh, seminggu lepas salin? Seminggu lepas bersalin 3 hari. 3 hari berturut-turut? 3 hari berturut-turut. Dan itu dalam 7 hari. Oh, 7 hari lepas salin? 7 hari. Orang tak pernah makan punya ikan daus atau yang tu. Ini nama dia. Letak ikan? Yang cukup jambu tu? Kalau boleh 7 hari. Tapi kenapa ada beza? Boleh kena kambing, ayam? Yang tu nazar. Oh, Nazar. Oh, maksudnya apa yang nazar tu? Nazar tu kok mak dia pun lihat mak tu cari kalau korang.
Semasa berlaku kematian, mayat akan dibersihkan dan dimandikan, disolet dan juga disapukan dengan minyak wangi sebagai penghormatan terakhir kepada si mati dan juga mengharumkan si mati di alam akhirat. Pada kebiasaannya, mayat akan dipakaikan dengan pakaian yang cantik seperti pakaian yang dipakai ketika hari perkahwinan dan juga berserta dengan aksesori-aksesori yang lain seperti gelang emas, terutamanya bagi mayat wanita. Kemudian, mayat akan dimasukkan ke dalam keranda yang diperbuat daripada kayu yang telah diukir. Tetapi bagi yang kaya, keranda mereka akan diukir dengan salutan logam untuk menunjukkan kekayaan dan kedudukannya di dunia. Upacara sembahyang mayat akan dilakukan mengikut kepada kepercayaan agama si mati. Bagi sesetengah kepercayaan masyarakat Cina, anak cucu si mati akan berbisik di tepi keranda si mati supaya memanggil dan melafazkan seorang nama dewa selama 8 jam selepas daripada kematian, kerana mereka percaya bahawa dewa akan menjemput si mati ke syurga. Pelbagai jenis lagu yang berbentuk agama akan dipasang mengiringi mayat si mati daripada rumah sehinggalah mayat dikebumikan untuk melambangkan kesedihan dan juga takziah serta menghiburkan si mati di alam akhirat. Lazimnya, ahli keluarga si mati akan memakai pakaian yang serba hitam seperti jubah hitam dan juga yang lengkap bertopi berserta dengan jejaring yang diperbuat daripada jut dan sabut. Ketika mayat diusung menggunakan lori khas, beberapa kertas yang disalut logam akan dicampakkan sepanjang perjalanan bagi memudahkan roh itu pulang ke rumah berpandukan kertas logam tersebut. Okey, apakah perkara yang biasa ahli keluarga buat kalau dalam proses pengebumian? First memang kena balik kampung, lepas tu menjalankan upacara kematian bersama-sama sebagai tanda hormat dan peranan sebagai seorang ahli keluarga. Jadi apakah kod etika pemakaian si mati? Okey, segi pemakaian biasanya memang kena pakai warna hitam dengan pakai warna putih saja yang digunakan. Kalau pakai warna merah dan bunga-bunga memang dilarang sebab itu sebagai lambang mempersendakan si mati. Kalau bagi warna hitam menunjukkan sebagai tanda kesedihan. Oh, kesedihan. Ahli keluarga si mati. Kalau warna putih sebagai tanda dapat meringankan penderitaan si mati. Selain itu, warna biru tua ataupun ungu terima sebagai pilihan kerana warna ini melambangkan kehormatan dan penghormatan. Okey, apakah pantang larang yang tak boleh buat waktu kematian? Ada 6 antara. Yang pertama, stiker merah kat pintu ahli keluarga si mati. Jadi, seperti yang telah dijelaskan oleh Daniel, stiker diletakkan di hadapan pintu sebagai tanda berlakunya kematian di rumah itu dan orang awam harus menghormati si mati dan keluarga. Yang kedua, tak boleh potong rambut. Yang ketiga, tak boleh menjalankan cuti lah, acara menikah. Tak boleh sebut nama dia. Nama dia semasa proses pengebumian. Menghindari menyebut nama si mati saat kematian terjadi adalah bentuk penghormatan dan rasa hormat kepada orang yang telah meninggal. Hal ini diyakini bahawa menyebut nama si mati dapat memanggil kembali roh atau mengundang rohnya kembali ke dunia kehidupan atau mengganggu perjalanan rohnya ke alam baka. Kalau yang kelima tu, makanan yang disembahyangkan tu tak boleh makan. Ini bahawa roh leluhur akan mengunjungi dan berkumpul bersama keluarga selama proses peringatan dan upacara pemakanan. Selama masa itu, keluarga menghormati roh leluhur dengan tidak memakan makanan yang telah disembah kerana diyakini bahawa makanan tersebut menjadi media untuk roh leluhur menerima penghormatan dan ambil kebaikan darinya. Kad jemputan perkahwinan memainkan peranan yang penting dan dibuat berdasarkan almanak Hindu. Kad yang dicetak akan disapu dengan serbuk kunyit cair sebagai lambang keharmonian, kemudian dibawa ke kuil dalam nombor ganjil untuk bersemayam ataupun arcanai. Upacara pandang paku ialah kad yang diletakkan di atas dulang bersama sirih, wang ringgit, kelapa pinang dan sebagainya sebagai lambang kekayaan. Kemudian kad dibawa ke rumah pengantin perempuan untuk diberikan kepada pengantin lelaki dan sebaliknya. Kemudian ialah penyediaan tali ataupun jiru mangalyam, merupakan lambang suci perkahwinan. Tali itu diikat dengan segumpal benang putih sapu minyak kunyit.
Jenis tali yang digunakan oleh masyarakat India ialah seperti linggat tali, botut tali, tinan tali dan sebagainya. 7 atau 9 hari sebelum perkahwinan dan diambil 3 hari sebelum perkahwinan. Upacara tali padayel dijalankan. Dan seterusnya ialah mungkur takal 5 hari sebelum perkahwinan dan pada hari yang baik. Apa yang dilakukan ialah sebatang pokok yang masih muda dan lurus akan ditebang untuk dijadikan mungkur takal. Batang pokok tersebut berukuran 2 atau 3 meter dan mempunyai lilitan batang antara 20 hingga 30 cm untuk menandakan perkahwinan tersebut dijalankan di rumah tersebut. Kebiasaannya, ianya dijalankan di rumah pengantin lelaki. Tali memainkan peranan yang penting sebagai simbol identiti seseorang wanita. Dalam kalangan masyarakat India, satu daripada cara untuk memastikan bahawa seorang wanita itu sudah bersuami ataupun masih berhujang adalah dengan melihat dahi, leher dan kaki mereka. Tanda seorang wanita itu sudah berkahwin jika dia memakai tali atau minji. Minji adalah cincin kaki yang disarung kepada jari mereka. Mereka akan memakai kedua-dua belah kaki mereka dan meletakkan bindi merah pada dahi mereka. Pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. Selepas itu, pengantin lelaki pula dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama 3 hari. Pada masa itu, ibu bapa mertua akan menghormati kedua-dua pengantin dengan mengadakan jamuan. Pada hari ketiga selepas perkahwinan, kemah biasanya dirobohkan dan akan diakhiri dengan penyembelihan ayam. Sebelum kemah dirobohkan juga, jamuan ringan akan diberikan kepada mereka yang merobohkan kemah perkahwinan. Jamuan perkahwinan tidak ketinggalan diadakan selepas upacara perkahwinan dijalankan. Sekiranya perkahwinan dilakukan di kuil, sayur-sayuran akan dihidangkan kepada para tetamu. Sekiranya jamuan diadakan di dewan, makanan selain dari sayur-sayuran akan dihidangkan kecuali daging, kerana daging amat dilarang dalam agama Hindu. Jamuan tersebut akan turut disertai oleh saudara mara serta sahabat.